Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita bertemu pada hari ini, hari yang ke-7 Zulhijjah kali ikut tempat kita, dan hari yang ke-8 Zulhijjah kali ikut kalender Mekah. Maka hari ini adalah antara hari kemuncak atau menghampiri kemuncak besarnya hari-hari besar, hari-hari agung 10 awal Zulhijjah. Maka bermula daripada hari yang ke-8, orang Mekah hari ini akan mula bergerak ke Mina, berihram balik daripada hotel, turun ramai-ramai, berada di Mina dan berada di Mina untuk melaksanakan hari tarwiyah, kita panggil hari tarwiyah, hari ke-8. Maka bermulalah perjalanan agung dalam hari-hari yang besar ini. Justru makin dekat dengan raya makin besar hari itu. Makin dekat dengan raya makin kita memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari-hari sebegini adalah termasuk dari syiar Allah. Syiar Allah dari sudut masa. Syiar ni ada syiar dari sudut tempat. Tanah Haram tu syiar Allah. Arafah syiar Allah. Ada tempat, ada bersifat objek. Kaabah tu adalah syiar Allah. Safa tu bukit Safa, syiar Allah. Bukit Marwah, syiar Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka masa pun termasuk daripada syiar Allah. Iaitulah masa yang Allah pilih menjadi hari-hari kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram tu dah jadi syiar dah. Terkhusus dari bulan haram itu hari-hari agung 10 awal Zulhijjah. Dan dalam 10 awal Zulhijjah tu paling utama ialah wasyaf'i wal watr. Satu yang genap, satu yang ganjil. Yang genap tu 10 Zulhijjah kita panggil hari haji terbesar, Haji Akbar. Yaumul Hajjil Akbar ialah hari yang ke-10, dan kita merayakan hari tersebut dengan Idul Adha. Orang yang tak pergi haji, dia terlibat dengan korban. Orang yang terlibat dengan korban ataupun orang yang terlibat dengan korban tak semestinya pergi haji. Tapi kalau duduk Mekah, nak korban pun boleh, nak haji pun boleh. Adapun orang lain yang tak sampai ke Mekah, cukup dia dengan korban dan dia tak buat haji. Begitulah juga pada hari satu lagi, wasyaf'i wal watr. Yang kedua ialah yang ganjil. Satu yang genap, satu yang ganjil. Yang genap 10 Zulhijjah hari raya, yang ganjil 9 Zulhijjah hari Arafah. Maka ni adalah dua hari yang paling agung. Hak lain besar dah. Dapat kedua ni, dia yang paling agung daripada yang lain. Sebab itu haji tidak akan sah tanpa Arafah. Dan haji sempurnanya dia pada 10 Zulhijjah. Kalau orang tu ambil 2 hari ni,
tak pergi dah 11, 12, 13. Dah sah dah. Cuma kena bayar dam je. Kalau tak nak bayar dam, stay lagi 11. Kemudian nafar awal hari 12. Balik, selesai. Kalau orang tu ambil 2 je. Wasyaf'i wal watr. Hari ke-9 dia pergi wukuf. Kemudian hari yang ke-10 dia melontar, bertahallul. Kemudian balik cukur. Atau sebelum balik cukur, pergi tawaf, sa'i. Selesai rukun dia. Selesai rukun dia, dah tahallul thani, sempurna. Dia tak duduk di Mina hari ke-11, bayar dam. 12, bayar dam. Tak melontar, boleh bayar dam, selesai. Cuma kita tak ada lah galakkan buat 2 hari tu je. Nanti ustaz kata, dan kata ustaz ajar boleh buat haji 2 hari je. Selesai haji 2 hari. Kita kata dari sudut hukum, kerana besarnya hari 9 dan 10. Adapun nak sempurna, kena buat habislah yang wajib, yang sunat. Sebab Nabi SAW kata, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku haji kamu. Poin yang kita nak sebut ialah kita ni menghampiri 2 hari tersebut. Wasyaf'i wal watr. 2 hari tersebut 9 dan 10. Hari ni 7. Esok 8, lusa 9, kemudian 10. Kalau nak puasa, 1 hari je boleh daripada 2 tu. Jadi, mengagungkan syiar Allah ni, dia kena ikut apa yang Allah perintahkan. Sebab syiar-syiar ni tanda kebesaran Allah. Sebagai contoh, objek-objek atau tempat yang kita sebut tadi. Kaabah tu syiar Allah. Cara mengagungkan Kaabah adalah dengan tawaf. Hajar Aswad adalah syiar Allah. Cara mengagungkan dia ialah dengan istilam. Kucup dengan mulut atau sentuh dengan tangan ataupun lambai. Maqam Ibrahim syiar Allah. Cara mengagungkan dia adalah bersalat di belakangnya. Safa dan Marwah syiar Allah. Cara mengagungkannya adalah dengan sa'i. Dan kita tak boleh pindah cara-cara mengagungkan syiar itu ikut suka hati kita. Sebagai contoh, istilam ni kita buat di Maqam Ibrahim. Pergi juga gosok Maqam Ibrahim. Jawapan dia salah. Yang gosok Hajar Aswad. Maqam Ibrahim tak kena gosok, tak kena cium. Pergi solat belakang dia, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab Allah yang kata, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tawaf pun lagu tu, di Kaabah je boleh tawaf. Tak bolehlah pergi tawaf ke benda lain. Duduk dekat Maqam Ibrahim, pusing, pegang tu, pusing hak tu je. Tak boleh. Ada setengah orang tu pergi Masjidin Nabawi, tawaf kubur Nabi. Mana boleh? Tawaf ni hanya cara mengagungkan Allah yang Allah redha di Kaabah sahaja. Tak boleh tawaf kubur orang, kau masjid mana, kau binaan mana, kau tak boleh. Yang boleh hanya di Kaabah. Pasal apa? Sebab itu adalah cara mengagungkan Allah di Kaabah. Maka begitulah juga pada hari-harinya. Mengagungkan hari Arafah, bagi orang berhaji, wukuf di Arafah. Bagi orang yang tidak pergi haji, dengan berpuasa di hari Arafah. Itu cara mengagungkan Allah pada hari tersebut. Kemudian pada hari yang ke-10 mengagungkan Allah, salat raya. Kemudian berkorban, menyembelih korban. Memperbanyakkan takbir. Pasal apa? Itu cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk sama-sama kita menjalani hari-hari yang begitu agung ini dengan memenuhkan dia dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni insya-Allah hak belajar, hak mengaji ni faham dah. Hak kita nak suruh ni balik ke rumah, ajak semua anak cucu kita turut sama mengagungkannya. Kita pun tahu takbir tu sunat, tapi berapa ramai orang yang menyibukkan diri dengan takbir.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi kita pakat kempen. Ada 3 hari ni, hari-hari paling besar. Takbir boleh panjang lagi sampai habis hari tasyrik. Bonus lagi Allah bagi 3 hari. Sembelih pun bonus lagi 3 hari. Tapi siapa yang sembelih sebelum daripada hari yang ke-10 atau sembelih sebelum daripada solat raya, maka jadilah dia sembelihan biasa. Tidak jadi korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pada hari-hari yang sebegini, kita tuju, kita fokus, betul-betul kita buat ibadat sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Okey, pada hari-hari biasa ni ada kita puasa, hak sedekah, hak takbir, hak jaga solat, hak hubungkan silaturrahim, hak jaga hubungan dengan ibu bapa, semua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah. Semua amal soleh di dalamnya Allah suka. Pasal apa? Sebab besarnya keagungan hari 10 awal Zulhijjah. Ini tidak berasa kebesarannya, melainkan orang yang benar hatinya beriman kepada Allah dan beriman kepada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hari ini bab dia berkaitan dengan mengambil berkat. Dan juga kalau sempat bab menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah, yang kita kata termasuk syirik kepada Allah. Termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja kalau sempat kita masuk bab tu kerana ada kaitan dengan menyembelih korban pada hari ibadat ini. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi kita pada bab yang ke-9, muka surat 35. Boleh? Baik. Ini bab yang termasuk daripada perbuatan tentang perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Bab masih lagi kita dah bincang sebelum daripada ini, bab ruqyah, bab tamimah, bab pakai gelang, benang, tangkal dan azimat. Okey? Dan semua ni termasuk daripada, kalau dibuat dia termasuk syirik. Tajuk asal bab 7 tu termasuk syirik. Titik 2 pakai gelang. Termasuk syirik juga bab yang ke-8. Kemudian bab yang ke-9. Kemudian bab yang ke-10. Maknanya bawah-bawah daripada tu termasuk daripada hukum-hukum yang membawa kesyirikan. Sehari 2 hari ni timbul pula cerita. Timbul cerita macam mana? Dia kata kalau kita terangkan bab syirik ni, makna kita mengkafirkan orang. Dia bahasa mudah kita kata, siapa yang makan cili dia terasa pedas. Patutnya begitu. Kita bukan nak kafirkan, kita nak bagi penerangan. Tak ada orang pun suka hati nak mengkafirkan saudara seagama ni. Malah kita kalau nak sebut fulan bin fulan, orang ni kafir, Allah beratnya nak kata begitu. Bukan kerja kita nak hukum orang tu kafir ke tidak. Sebab implikasi menghukum individu dengan kafir ni besar. Kalau orang tu hukum kafir, maka kita semayang jenazah dia kita tak pergi. Malah kalau dia meninggal tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disalatkan, tidak dikuburkan di perkuburan orang Islam. Implikasi besar. Kemudian kalau dia berkahwin, anak dia, bini dia kena pisah dengan dia pasal dia dah jatuh hukum orang keluar daripada Islam. Andai dia mati, harta pusaka tidak boleh diwariskan. Dia tidak layak jadi wali, dia tidak layak jadi saksi, macam-macam keistimewaan orang Islam. Kalau orang tu dihukum, jatuh hukum individu tu kafir, maka besar implikasi dia. Jadi kita sangat-sangat berat lisan ni untuk mengkafirkan seorang individu Muslim. Akan tetapi dalam masa yang sama menjadi tanggungjawab sebagai seorang Muslim untuk menasihati saudaranya yang lain tentang perkara-perkara yang menyebabkan kesyirikan.
Jadi dua tu benda yang berbeza. Satu menghukum individu sebagai kafir. Yang kedua memberi penjelasan tentang amalan-amalan yang membawa kepada kesyirikan atau kekufuran. Kalau sampai ke tahap tak boleh nak bagi tahu amalan-amalan yang membawa kepada kekufuran dan kesyirikan, itu dah termasuk orang panggil menyembunyikan ilmu dan membiarkan atau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan memang begitulah sifat dia. Kalau tak berasa hati, jangan cakap. Mana boleh. Kalau kita cakap perbuatan ini kafir, mesti ada orang berasa hati. Terutamanya orang yang terlibat dengan perbuatan tersebut. Tapi nak tidak nak, mesti bagi tahu. Kerana itu termasuk dalam bab an-nasihatu fid din. Nasihat dalam beragama. Kita kena beza antara menghukum individu dengan kafir dengan menjelaskan perbuatan itu kafir. Okey. Kalau orang kita tengok orang tu pergi sembah patung kau semua berhala, kita panggil dia saudara, perbuatan awak tu kalau buat boleh mendatangkan kekufuran. Soal dia tu, dia kena pergi rujuk majlis agama. Kalau betul dia beriktikad begini, majlis agama yang jatuh hukum. Kita tak, kita bagi nasihat. Perbuatan itu boleh membawa kepada kekufuran. Dan urusan dia kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat bahayanya syirik dan bahayanya terkeluar dari agama ni. Andai kata di dunia tak ada orang hukum dia sebagai kafir. Pasal orang tak berani nak bagi hukum. Ataupun tidak dirujuk kepada pihak berkuasa agama. Lalu orang tu walaupun dia terlibat dengan amalan-amalan syirik, dia mati, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikebumikan di perkuburan Islam, tetap saja di hari akhirat Allah Maha tahu dan dia akan termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Itu bahayanya. Sebab tu kita ni wajib memberi nasihat kepada saudara-saudara seagama dengan kita akan bahayanya perbuatan kufur ataupun syirik. Okey? Bukan sengaja-sengaja yang nak mengkufurkan dan nak mensyirikkan. Sebaliknya nak memberi nasihat. Kalau demo rasa boleh terima, alhamdulillah. Kalau rasa tak boleh terima, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia rasa berani, tafaddal. Kita kata tafaddal lah. Tak. Sebab semuanya kita akan kembali kepada Allah. Jadi ini bukan dalam bab menghukum seseorang, sebaliknya memberi penjelasan tentang amalan-amalan. Boleh faham? Supaya tak ada pula kata pergi ngaji situ, asyik-asyik cerita bab syirik, asyik-asyik cerita bab kafir. Ustaz tu tak ada kerja nak mensyirikkan orang dan nak mengkafirkan orang. Jawapan dia tidak. Sebab dalam agama ada perbuatan-perbuatan yang Nabi bagi tahu tentang syiriknya atau kufurnya. Sebagai contoh. Kalau kita belajar, baru ni pun kita sebut bab nawaqidul iman. Nawaqidul iman ni perkara-perkara yang membatalkan iman. Perkara-perkara yang membatalkan iman ni, andai seseorang tu terlibat dengan dia, walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi 2 kalimah syahadah dia tu terbatal dan tidak valid. Dia mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Kemudian dia pergi buat perkara-perkara yang membatalkan Islam dia. Maka walaupun dia mengucap, Islam dia boleh terbatal. Dan pembatal kepada Islam ni ada 3 kategori. Hari ni kita bahas 3 kategori. Pertama dari sudut i'tiqad. Yang kedua dari sudut perbuatan. Yang ketiga dari sudut ucapan. Ada i'tiqad yang mana walaupun orang itu mengucap, sekiranya dia beriktikad begitu, maka Islam yang dia ucap terbatal.
Sebagai contoh apa dia? Sebagai contoh, dia beriktikad walaupun dia Islam, tapi agama lain pun tak salah. Nah, pada dia agama Islam ni agama, orang lain pun agama, semua agama ni sama je. Kita tak boleh kata Islam je betul, agama lain salah. Sebaliknya kita kena kata semua agama ni semuanya mengajak kepada kebaikan, sama je mana-mana. Dia kata macam tu. Iktikad dia macam tu. Dia mengucap tak? Mengucap. Tapi iktikad itu membatalkan Islam dia. Itu bahaya. Dia beriktikad. Apa dia lagi? Dia beriktikad ada orang yang berkuasa mengawal, mentadbir, mengatur alam semesta ni selain Allah. Sedangkan yang mencipta, yang mentadbir, yang menguasai seluruh alam semesta ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengucap, tapi dalam masa yang sama dia beriktikad. Dia percaya ada kuasa lain yang mengatur alam ini. Ada kuasa lain yang memberi rezeki kepada dia. Ada kuasa lain yang memberi keselamatan kepada dia. Maka iktikad sebegitu boleh membatalkan syahadah dia. Bahaya. Ataupun yang ketiga, dia beriktikad, dia percaya ada orang yang tahu benda gaib selain dari Allah. Allah kata macam mana? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun sama ada di langit atau di bumi yang mengetahui ilmu gaib melainkan Allah. Nah, Allah kata macam tu. Tak ada orang yang tahu ilmu gaib melainkan Allah. Dan ilmu gaib ni kunci dia apa dia? Pertama, apa dia? Tentang hari kiamat. Kedua, isi perut ibu yang mengandung. Kemudian, hujan nak turun bila? Kita tak tahu belaka tu. Kemudian, esok nak buat apa? Kemudian, tanah mana hak dia nak mati? Tak tahu belaka ni. Tiba-tiba ada kata, dia ni esok dia akan gini. Dia boleh bagi tahu. Seperti jumpa ahli nujum, dijumpa tukang tilik. Dia pun tilik, awak ni jodoh. Bukan esok ni, jodoh dia ni. Dia baru umur 20 tahun ataupun umur 15 tahun. Cerita jodoh 5 tahun depan pun dia tahu dah. Jodoh dia ni sekian. Baru lahir bulan Sagittarius lah, Libra lah, berapa Scorpio lah. Rezeki dia murah kalau orang. Dia tahu dah rezeki orang. Siapa yang percaya ada orang yang tahu ilmu gaib selain dari Allah, maka dia telah kufur kepada Allah. Iktikad itu membatalkan syahadah dia. Sebab tu Nabi SAW kata, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi SAW kata, siapa yang mendatangi dukun atau tukang tilik, lalu dia percaya kepada apa yang mereka bagi tahu, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dia mengucap, kalau dia semayang, tiba-tiba dalam hati dia ada iktikad dan percaya kepada bomoh, dukun dan tukang tilik, iktikad itu membatalkan syahadah dia. Nabi bagi tahu macam tu. Jadi kita bukan nak hukum orang kafir ke tidak, nak bagi tahu perbuatan ni kalau buat iktikad sebegini, kalau ada dalam hati seseorang, jatuh dia kepada hukum kufur atau kafir. Tu iktikad. Kita sebut 3 contoh. Yang kedua tadi apa dia? Perbuatan. Perbuatan pun ada perbuatan
yang boleh menyebabkan seorang itu terkeluar daripada agama. Perbuatan yang terkeluar daripada agama. Apa dia perbuatan dia? Perbuatan sebagai contoh menghina agama. Menghina agama Islam. Perbuatan dia menghina agama Islam. Atau menghina Al-Quran. Atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana perbuatan yang boleh yang menghina agama Islam, maka dia telah jatuh kufur. Atau mengingkari kefarduan yang diketahui secara umum. Solat tu wajib. Dia kata, ataupun dia tak payah solat lah. Solat ni bukan wajib pun. Perbuatan-perbuatan sebegitu boleh menyebabkan seorang itu terkeluar dari agama. Kita tak jatuh, tak hukum siapa-siapa ni, tapi nak bagi tahu perbuatan tu bahaya. Samalah juga perbuatan minta doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada selain Allah dalam urusan ketuhanan. Minta rezeki daripada selain Allah. Kalau setakat minta tolong alas kereta, orang tak panggil minta dari situ. Minta tolong kawan kita, anak aku hari ni tak boleh pergi hantar pergi sekolah. Boleh tak minta tolong hantar anak pergi sekolah? Ataupun minta tolong saudara kita, kau minta tolong dalam ruang lingkup kemampuan manusia, itu tak ada masalah. Yang ni minta tolong dari sudut ketuhanan. Minta rezeki, minta panjang umur, minta apa? Atau minta tolong secara gaib. Biasanya kita kata, ya Allah, kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, esok anak aku nak periksa, tolonglah dia. Permudah bukakanlah pintu hati dia, lapangkanlah dadanya, berilah ilham kepadanya untuk menjawab soalan-soalan dengan baik dan betul. Daripada secara gaib. Tapi kalau kita duduk pergi sekolah, kita kata ke cikgu, anak saya nak periksa, cikgu tolong tengoklah. Kalau dia tu panggil nampak bapa tak boleh nak jawab tu, cikgu tegur-tegurlah dia. Ataupun dia malah baca tu, cikgu tegurlah dia. Tu dalam ruang lingkup kemampuan manusia tu. Tiba-tiba dia bangun tengah malam, seru nama cikgu tu. Bangun semaya 2 rakaat. Cikgu, anak aku nama gapo cikgu, contohnya cikgu Mae. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai cikgu Mae. Tu seru bab lain dah tu. Seru-seru sebegitu. Kalau dia minta dengan selain Allah, itu boleh membatalkan agama dia. Perbuatan itu boleh menjatuhkan seseorang kepada, ataupun boleh mengeluarkan seorang daripada ruang lingkup agama. Pasal apa? Sebab Allah tak bagi. Allah suruh kita ni hanya berdoa kepada Allah. Mana bukti dia? Allah ajar kepada kita dalam surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku sembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Orang-orang musyrikin dulu, dia minta dengan Allah, dia kata. Cuma dia minta melalui perantaraan patung-patung berhala. Mereka jawab, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata, kami tak minta dengan patung-patung tu. Sebenarnya kami minta dengan Allah. Cuma patung tu perantara saja. Maka perbuatan mereka, walaupun mulut mereka kata doa kepada Allah, tapi sebenarnya perbuatan mereka tu minta dengan berhala. Maka jadilah mereka orang-orang yang kafir dan terkeluar daripada ruang lingkup agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga perkataan-perkataan. Perkataan ni kalau contohnya dia maki Allah ke,
dia cerca ke, dia hina melalui perkataan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun memaki agama Islam, menganggap Islam tidak lagi relevan dan Islam agama yang kolot dan sebagainya, maka perkataan-perkataan itu dibimbangi. Kita bimbang, dia boleh mengeluarkan seorang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita untuk menjaga diri. Saya sebut perkara ni kerana bila kita bincang bab syirik, kita akan bincang perkara-perkara yang membatalkan syahadah orang, dan supaya tidak terkeliru dengan menghukum individu. Sebaliknya, apa yang kita baca ni kerana Allah bagi tahu, kerana Nabi bagi tahu, jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim memahami kehendak Allah dan Rasul dan menjaga diri kita daripada sempadan-sempadan yang telah digariskan oleh Allah dan juga Rasul. Baik. Bab yang ke-9. Mereka yang mengharapkan berkat kepada pohon, batu dan sejenisnya. Mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Berkat-berkat ni apa dia berkat ni? Berkat ni kalau dari sudut syarahan dia, definisi dia, okey. Al-barakatu hiya kathratul khairi wa thubutuhu. Berkat-berkat ni ialah kebaikan yang banyak dan ketetapannya. Bila kita mengharapkan berkat, maknanya kita mengharapkan kebaikan yang banyak daripada sesuatu. Bila kita kata nak ambil berkat, maknanya apa? Kita mengharapkan dengan keberkatan itu kita mendapat kebaikan yang banyak. Boleh faham? Itu makna berkat. Berkat ni kebaikan yang banyak. Kasratul khair wa thubutuh. Adapun mengharapkan berkat at-tabarruk. Tabarruk ni ialah perbuatan mengambil berkat. Berkat tu memang adalah berkat tu. Al-barakah. Perkara keberkatan. Empunya keberkatan ni siapa? Allah. Dialah kita panggil tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Tabarak maknanya Tuhan yang maha banyak keberkatannya. Okey? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha kayanya, maha tingginya, maha banyaknya kebaikan. Allah yang yang di tangannya segala kekuasaan. Makna tabarak ni Tuhan yang memiliki banyak kebaikan. Asal daripada kalimah barakah, al-barakah. Jadi barakat ni keberkatan. Adapun at-tabarruk, dia panggil at-tabarruk ialah perbuatan mengambil berkat. Di satu pihak dia memiliki keberkatan. Di satu pihak lain dia mengharapkan keberkatan tersebut. Jadi kita ada dua perkara yang kita kena faham. Nombor satu, siapakah yang memiliki keberkatan? Nombor dua, bagaimana mengharapkan kebaikan dari yang memiliki keberkatan? Boleh faham? Dia panggil at-tabarruk, mengharapkan keberkatan. So, ada dua isu. Betulkah yang didakwa ada keberkatan memiliki keberkatan? Dan yang kedua, betulkah cara mengambil keberkatan itu adalah perkara yang diredai atau sesuai dengan syariat Islam? Ada dua isu lah. Isu pertama apa? Keberkatan. Apakah pihak yang dianggap ada berkat tu benar ada berkat? Yang kedua, pihak yang nak mengambil keberkatan, apakah cara dia mengambil keberkatan itu adalah cara yang benar?
Nampak? Boleh faham? Saya bagi contoh. Apa benda yang betul-betul ada berkat, valid berkat dia? Pertama, kita kata yang memiliki keberkatan, semua kebaikan ni datang dari Allah. Betul lah. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan keberkatan atau menjadikan sebahagian daripada ciptaannya atau kurniaannya ataupun yang berkaitan dengannya memiliki keberkatan. Sebagai contoh kita kata air Zam-Zam. Air Zam-Zam ada keberkatan, kebaikan. Nabi kata ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Kemudian cara mengambil keberkatan Zam-Zam, kena tengok pula lagu mana. Tak adalah kata kita ni kalau kita simpan air Zam-Zam dekat rumah kita, curi tak masuk. Cara mengambil keberkatan air Zam-Zam, gitukah? Tak ada. Ambil minum ya. Jangan jadikan dia cara yang tak betul. Tiba-tiba ambil keberkatan Zam-Zam dengan cara yang tidak benar. Boleh faham? Nampak? Kita pergi baca ayat Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Allahu Akbar. Cantiknya ayat Allah ni, cantik. Kalau kita baca faham ke bahasa Arab tu, comel kita bahasa bagi. Susun atur perkataan tu cantik. Allah Ta'ala kata, Afara'aytumul Lata wal Uzza. Apakah kamu melihat Al-Lata wal Uzza? Yakni apakah patut bagi kamu menganggap Al-Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra dan Manat. Okey, Manat ni adalah berhala juga. Yang ketiga. Jadi orang kafir Quraisy atau orang musyrikin jahiliyah dulu, dia ada 3 patung berhala yang dipuja. Orang Arab lah kita kata. Orang Arab di zaman jahiliyah dulu ada 3 patung berhala hak besar. Satu Al-Lata, yang kedua Al-Uzza dan yang ketiga Al-Manat. Okey. 3 ni patung berhala terkemuka yang ada pada mereka. Dan mereka ni menganggap patung ni sebagai anak perempuannya Allah. Dahsyat. Dia bukan mempersekutukan Allah. Dia bukan mengkufuri Allah. Dia anggap patung ni anak perempuan Allah. Berarti dia beriman tak kepada Allah? Beriman. Kalau tidak, apa guna dia sandarkan anak perempuan Allah kepada patung berhala? Melainkan dia kata patung-patung ni ada kebaikannya yang datang daripada Allah. Jadi dia kata apa? Kami ni sembah Allah, cuma patung ni adalah anak perempuan Allah. Hasya wa kalla. Sungguh jahatnya tuduhan itu. Sama tak seperti orang Kristian yang buat? Orang Kristian dia tak letak patung. Dia kata Jesus, Nabi Isa tu anak Tuhan. Orang jahiliyah ni berat lagi daripada tu. Dia kata patung ni anak perempuan Tuhan. Jadi instead of kita minta direct dengan Tuhan, kita minta melalui anak perempuan dia.
Itu pemikiran dia. Dan benda ni datang Quran bagi tahu. Bukan kita reka cerita. Maknanya dalam hati mereka orang jahiliyah, mereka kenal dak Allah? Kenal. Beriman tak kepada Allah? Beriman. Cuma masalah mereka ialah mereka berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah melalui perantara yang mereka anggap sebagai anak perempuan Allah. Maha suci Allah daripada dakwaan dan tuduhan kotor mereka. Jadi Allah pun marah. Allah kata apa? Alakumuz zakaru wa lahul untha. Apakah patut kamu ambil anak lelaki, kamu bagi ke aku anak perempuan? Orang jahiliyah, zaman jahiliyah dulu, dia tak nak anak perempuan. Dia nak anak lelaki je. Kalau dapat anak perempuan, biru muka dia, hitam muka. Malu, tak mudah lagi malu. Sampai ke tahap sebahagian daripada mereka, bukan semua, sebahagian daripada mereka, orang-orang jahiliyah yang hina ni, dia bunuh anak perempuan dia. Adapun golongan-golongan bangsawan, dia tak bunuh. Biasanya hak bunuh ni golongan bawahan, hak fakir, hak susah. Sebab pada dia, bila dapat anak perempuan, habis harta benda. Pera sampai besar, orang lain ambil jadi isteri, habis dia bawa semua investment kita kosong. Orang jahiliah dia gitu. Dia anggap investment terhadap anak perempuan ni adalah investment hangus. Pelaburan hangus. Bela, jaga-jaga bagi makan, bagi pakai, jaga-jaga sampai besar, orang ambil jadi isteri, bye-bye. Jadi pada dia investment hangus. Orang bangsawan kaya tak apa. Sebab dia ada duit kan. Tapi kalau orang yang fakir, orang miskin, nak kena bela lagi anak perempuan, pada dia tak nak. Sampai dia bunuh. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Alakumuz zakar walahul untha. Kamu pilih anak lelaki, kamu bagi kepada Allah anak perempuan. Patut lagu tu. Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah satu pembahagian yang tidak adil. Berat, tak adil betul pokok kamu ni. Tak adil tu bukan Tuhan kata dia betul-betul ada anak perempuan. Tapi logiknya, kalau kamu nak bagi, kenapa kamu pilih anak lelaki untuk kamu pilih anak perempuan untuk Tuhan? Patutnya, kalau Tuhan tu kamu sayang kat dia, kamu bagilah Tuhan anak lelaki. Patutnya lah. Tapi kedua-dua anak lelaki ke anak perempuan tidak layak bagi Allah. Ini dalam bab perumpamaan Allah Ta'ala nak bagi. Lalu Allah Ta'ala nafikan semua itu daripada Allah. Allah Ta'ala kata, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Semua tu tidaklah ia melainkan nama-nama sahaja. Lata ke Uzza ke Manat ke, sutu nama-nama kamu yang letak. Allah tak ada pun anak, kamu letak. Kamu ni siapa? Antum wa abaukum, kamu dan nenek moyang kamu. Ma anzalallahu biha min sultan. Yang Allah tidak turunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya. Jadi Allah nafikan sebenarnya tu bukan anak Tuhan. Mu je bagi tahu anak Tuhan. Mu buat, mu reka, mu letak nama, mu kata. Sedangkan Allah tak ada pun kata macam tu. Ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka melainkan hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan saja. Wa ma tahwal anfus. Dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sedang sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Patutnya mereka ikut petunjuk Tuhan, tapi mereka meninggalkannya
pergi sembah patung-patung berhala. Baik, apa kita faham daripada situasi ini? Apa yang kita faham? Mereka mengharapkan kebaikan daripada sesuatu yang tidak ada kebaikan pun padanya. Apakah patung tu memiliki kebaikan? Tidak. Jadi sebagai tuan empunya keberkatan, patung tu tidak ada keberkatan sama sekali. Pasal apa? Sebab dia patung. Tidaklah dia tu melainkan nama yang kamu bagi tahu. Allah tak bagi tahu pun. So kalau kita nak tahu keberkatan tu valid, ada keberkatan pada dia, yang bagi tahu tentang perkara tersebut mestilah Allah bagi tahu. Kerana Allah lah induk ataupun sumber segala kebaikan yang ada. Tidak ada yang boleh memberikan kebaikan atau memberikan kemudaratan melainkan Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya Allah. Allah Ta'ala suruh Nabi bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki manfaat dan aku tidak memiliki mudarat melainkan apa yang Allah nak. Maknanya Nabi pun tidak memiliki kuasa memberikan manfaat ataupun mudarat melainkan apa yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kembali kepada isu patung tadi. Ada Allah kata dia ada keberkatan? Tak ada. Allah nafikan. Allah kata kamu hak bagi nama tu, aku tak bagi. Jadi satu, menafikan tuan ataupun objek yang memiliki keberkatan. Patung-patung yang ada ni tidak memiliki keberkatan sedikit pun. Kalau ada pun benda hak nak valid keberkatan dia, mesti sumbernya datang dari Allah. Allah bagi tahu ada keberkatan, ada kebaikan, ada fadilat, baru dia jadi valid. Kalau kita tiba-tiba letak, tak jadi. Kita akan sebut cerita pohon lepas ni, pokok-pokok. Ada orang jumpa pokok besar, dia kata pokok ni keramat ni. Siapa bagi tahu ada kebaikan pada pokok tu? Kita tengok pokok tu pun rasa gerung, rasa berkat pokok ni. Kamu bagi tahu, Allah tak bagi tahu. Gi satu kubur. Kubur ni keramat ni. Kubur ni. Siapa bagi tahu kubur tu keramat? Orang dulu-dululah. Antum wa aba'ukum. Sama Tuhan kata. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Kalau pun mu kata aku tak bagi tahu dulu-dulu orang tu lah bagi tahunya. Hak kata kubur keramat ni siapa bagi tahu? Ada wahyu tak kata dia keramat? Tak ada. Cuma tok nenek orang dulu dia anggap dia keramat, pas kita pun keramat juga ya. Antum wa aba'ukum. Tuhan tak bagi tahu. Jadi apa yang valid keramat tu kalau Allah bagi tahu? Ya. Okey. Apa kita anggap air Zam-Zam ada keberkatan? Sebab Allah bagi tahu. Melalui wahyu Rasul. Rasul bagi tahu, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Nak kita tahu keberkatan dia. Tak adalah pula kita pergi ambil air belakang rumah Haji Zul ni. Ada satu mata air jernih tu. Baru ni saya tengok comel lagi air tu. Sejuk je. Kita pun tak ada ambil. Mak minum boleh lah, tak ada masalah. Tapi nak menganggap ada keberkatan, tak boleh. Tuan-tuan pergi dekat mana tu? Dekat Janda Baik. Sabar dekat nak masuk lepas belakang Petronas tu, nak pergi ke kampung Janda Baik, ada satu saluran pai air, orang duk tu ada air situ. Kalau nak ambil air sebagai air bersih, air mineral untuk minum, okey, tak ada masalah. Tapi dibimbangi nanti lepas ni ada orang buat kubah situ satu, mata air berkat. Mata air keramat. Tak mustahil. Kalau pihak berkuasa tidak tegas, tiba-tiba ada seorang tu malam-malam dia pergi letak kubah situ, letak Bismillahirrahmanirrahim, tak letak kubah. Generasi pertama. Kemudian lama lagi orang pun mari letak ayat Quran, satu ayat Quran. Kam wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Kami turunkan daripada Quran ada menjadi sifat penyembuh. Mari pula seorang lepas pada tu, aku minum air ni sembuh sakit aku. Mari pula sembuh sakit aku. Hak ni pula kerasukan pun minum sembuh pula. Mari generasi keempat kelima, akhir sekali dia kata mata air keramat. Kalau pihak berkuasa tak tegas, boleh jadi. Saya bagi ni contoh, jangan tiba-tiba pula jadi nanya. Kalau bagi tiba-tiba jadi gitu, Allahu Akbar, minta jauh lah. Kubur keramat lagu tu lah dulu. Asal-asal. Mula-mula kubur biasa. Mari seorang bina binaan yang tinggi sikit. Mari seorang letak pula kain kuning, ikat pula atas ada batu nisan. Mari dua orang gantung pula ayat Quran. Mari seorang pula doa situ. Sembuh pula nyakit dia. Syaitan pun. Syaitan hak ganggu dia pun kau punya talbis panggil. Hak dulu kena sakit gangguan syaitan, pergi kat kubur tu syaitan pun lari, lari. Dia pun percaya kubur ni keramat. Jadilah dia kubur keramat. Siapa bagi tahu? Ada nas daripada Quran, ada bukti daripada hadis? Tak ada. Tapi antum wa abaukum. Gitulah jadi dia. Bila pihak berkuasa tak tegas dalam perkara-perkara ni, akan menyebabkan banyak benda-benda yang tidak ada berkat padanya. Orang letak ke simbol, maka orang anggap keberkatan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu pokok yang betul benar dari sejarah, Nabi pernah berteduh di bawahnya dalam peristiwa perjanjian Bai'atul Ridwan. Lepas Nabi wafat, orang pekat pergi ke panggil situ Hudaibiyah tu, orang pergi kat Hudaibiyah, pergi kat masjid tu, pakak duduk gosok, pakak ambil berkat daripada pokok tersebut. Umar kata tak boleh jadi. Lama-lama orang anggap pokok ni tempat minta hajat, tempat minta berapa. Umar Al-Khattab potong terus pokok tu. Tebang. Sebab apa? Tak nak orang anggap benda ni berkat ataupun tempat jadi kiblat berdoa. Yang Umar Al-Khattab. Sebab tu kita kata bahayanya perkara ni, lama kelamaan orang akan anggap dia ada keberkatan dan ada kebaikan. Okey, Allah Taala kata sebenarnya siapa yang buat begitu, dia hanya sangkaan sahaja. Sangkaan. Iyattabi'una illa dhann. Dia begitu sangkaan sahaja. Tiba-tiba dia doa sembuh sungguh. Yang menyembuhkan tu Allah, bukan kubur tu. Yang memberi kebaikan itu Allah, bukan pokok tu. Wa ma tahwal anfus, dan kerana mengikut hawa nafsu. Sedangkan walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Petunjuk Allah tu dah ada. Mu nak minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Mana nak minta? Pergi ke masjid, sujud, rukuk, tak ada tangan, doa, minta dengan Allah. Allah Taala kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ajar kita, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini akidah. Jangan percaya benda-benda yang tidak datang sumbernya dalam agama. Kadang-kadang kita macam tadi kita sebut pokok boleh jadi keramat, kubur boleh jadi keramat, keris boleh jadi keramat. Ni macam-macam tubik pula ni. Cerita Mak Kilau tu bagus dah. Tapi hak rentetan daripada tu keluar habis perang terbang lah, perang apa semua. Hak duk declare ilmu-ilmu kebatinan tu. Pakat nak tumpang populariti juga. Akhir sekali yang kita bimbang, cerita tak salah dah, Mak Kilau tu betul cerita sejarah. Tapi ditumpang populariti dia oleh orang-orang yang nak ambil kesempatan. Dia ada ilmu persilatan. Silap pun tak salah. Tapi yang salah kadang-kadang disulami dengan ilmu kebatinan. Ilmu batin tu dari sudut mana? Kalau sudut ruqyah syar'iyah, minta dengan Allah lah apa, tapi macam-macam dia. Kita malah cerita panjang. Sebab tu cerita panjang tak ada titik nanti nak berhenti. Hak kita nak ambil nas Quran dan hadis yang berkaitan. Baik, kita pergi kepada hadis pula. Kita pergi kepada hadis Nabi pula. Siapa kali dok bab 10 kita ni. Abu Waqid Al-Laythi menuturkan, satu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Sedang kami
dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Maknanya kamu baru je masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zatu Anwat. Zatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati atau melalui sebatang pohon bidara juga, kami pun berkata, Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat, sebagaimana mereka itu mempunyai Zatu Anwat. Faham tak Zatu Anwat ni? Pokok keramat nah. Jadi orang musyrikin dulu, dia ada satu pokok keramat. Waktu Nabi dengan sahabat lalu tu, dia lalu pokok tersebut, tengok orang kafir duduk puja pokok tersebut. Ada pokok tu, dapat gantung senjata-senjata mereka nak pergi perang. Dia gantung di pokok tu mengharapkan keberkatan daripada pokok tersebut. Lalu bila dia pergi perang dan sebagainya, dia boleh menang. Jadi sahabat-sahabat dulunya musyrik, kemudian dia baru masuk Islam. Dalam diri dia masih ada lagi kesan-kesan agama atau kepercayaan dia yang dulu. Tiba-tiba dia orang lalu dengan satu pokok bidara yang tak ada apa-apa lagi. Jadi dia kata kepada Nabi, Ya Rasulullah, buatlah kat kita juga satu pokok keramat, sebagaimana orang musyrikin ada pokok keramat. Dia minta Nabi buat satu pokok keramat untuk mereka, seperti mana mereka juga ada pokok keramat. Maknanya ada tempat kita letak barang-barang perang kita nak minta gapo semua sebagaimana dulu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kata Nabi, bila sahabat-sahabat minta macam tu, Nabi pun Allahu Akbar. Ayat terkejut dah ni. Allahu Akbar. Nabi kata, innaha sunan. Dia adalah satu tradisi. Maknanya, dulu dah tu, learning pun macam tu. Innaha sunan. Dia sudah menjadi satu tradisi. Zaman Nabi pun tradisi. Zaman sekarang pun tradisi. Tradisi dia apa? Tradisi dia ikut perbuatannya kaum Nabi Musa. Nabi kata kepada sahabat, sesungguhnya kamu telah berkata dengan perkataan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu telah mengatakan sesuatu yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa dia Bani Israel kata? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, kamu jadikanlah bagi kami ni Tuhan seperti mana mereka juga ada Tuhan. Waktu Nabi Musa dengan Bani Israel selamat daripada Fir'aun, lepas daripada wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Allah Ta'ala kata lepas daripada selamat daripada Fir'aun, dia pun seberang Laut Merah tu. Siapa dia seberang, tengok ada satu kaum yang duduk sembah berhala. Jadi pun tengok pengikut Nabi Musa, tengok molek juga lagu ni. Dia pun kata ke Nabi Musa, ij'al lana ilahan, ya Nabi Musa, kamu buatlah bagi kami satu seperti mana mereka ada Tuhan. Tengok, pengikut Nabi Musa kata lagu tu kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kamu sekalian
termasuk dari orang-orang yang belum atau tidak mengerti atau jahil. Lalu Nabi SAW bagi tahu, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Berarti apa yang kaum Nabi Musa, rakyat Nabi Musa akan berulang. Berulang dah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan juga berulang pada zaman selepas daripadanya, seandainya mereka tidak berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak pegang betul-betul hak Nabi ajar, dia akan ikut seperti mana orang-orang dahulu buat, dia nak buat juga. Nah, memang Nabi kata, kamu akan ikut orang-orang sebelum kamu sampai ke lubang biawak. Sahabat tanya, Yahudi dan Nasrani ke? Nabi kata, siapa lagi? Memang kita akan jadi gitu. Tuan-tuan duk tengok orang duk berzikir, melompat. Siapa duk berzikir lompat-lompat itu? Tengok dalam sinagog macam mana dia duk berzikir. Tengok dekat wall. Dekat apa? Dia panggil apa tu? Wailing wall. Dia dekat dengan apa? Masjidil Aqsa tu kan? Duduk macam tu. Kita ni kalau duduk zikir lagu tu ikut siapa? Nabi kata kamu akan ikut orang sebelum daripada kamu. Bukan soal sembah berhala ni saja, tapi maknanya apa? Innaha sunan. Nabi kata ini tradisi. Kalau kamu jauh daripada agama, kamu akan terikut orang-orang sebelum daripada kamu. Apa yang mereka menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan ialah kerana mereka berpaling daripada ajaran nabi-nabi mereka. Jadi kalau umat Islam ni berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengikuti jejak langkah kaum Yahudi ataupun Nasrani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kuncinya kita nak sebut bahawa kalau tiba-tiba ada orang dakwa kekeramatan ataupun keberkatan sesuatu tempat, sesuatu objek yang tidak datang daripada Al-Quran, yang tidak datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan kita berlepas diri daripadanya. Okey, kita berlepas diri daripadanya. Dan kadang sampai pikat benda asar tok guru dia tu, kita tak nafi contohnya orang soleh ni, ada orang yang Allah Ta'ala bagi kebaikan kepadanya, doa dia mustajab dan sebagainya. Tapi pertama mesti betul-betul pasti orang tu orang soleh sungguh. Sebab kalau kita nak perhati, ada dua kategori manusia yang diberikan benda-benda yang istimewa. Satu wali Allah, yang kedua wali syaitan. Macam mana nak bezakan orang yang betul-betul ada kebaikan padanya dengan orang yang ada padanya kebaikan palsu? Kena merujuk kepada agama ataupun garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu semaya, orang tu baca Quran, orang tu zikir, orang tu tidak menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memiliki kebaikan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa orang ni memiliki kebaikan dan keberkatan dari Allah. Tapi kalau dia tu jauh daripada agama Allah, dia menyelisihi sunnah Nabi, dia terlibat dengan perkara-perkara syirik, tiba-tiba kalau orang mendakwa dia ada keberkatan, kita kata sebenarnya orang tu dia adalah wali syaitan. Sebab apa? Sebab wali Allah tidak akan buat sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Okey? Satu. Yang kedua, cara nak mengambil keberkatan tu pula. Ada sampai air liu Tok Syekh pun dia telan. Sungguh. Ada sampai najis Tok Syekh dia pun dia lumur ke badan. Ni benda-benda mengarut belakang ni.
Tapi saya terpaksa sebut sebab realiti berlaku tu ada. Realiti yang berlaku tu ada. Jadi kita kata pertama betul orang tu ni ada keberkatan. Yang kedua betul cara mengambil keberkatan tu begitu. Kalau betul Tok Guru ni ada keberkatan, cara ambil keberkatan ialah dengan belajar ilmu dia. Itu nombor satu. Orang alim, kita ambil keberkatan dia dari sudut apa? Ilmunya. Kerana keberkatan ilmu lebih utama daripada keberkatan yang lain. Aku ada Tok Guru seorang. Aku mengharapkan keberkatan daripada guru. Macam mana? Duduk situ nadah talaki dengan Tok Guru. Itulah cara ambil berkat ilmu Tok Guru. Betul tak? Ni kalau lepas Tok Guru ngajar, dia tak mari kelas duduk luar poting. Lepas Tok Guru ngajar, dia pun mana gelas Tok Guru minum tadi. Ambil gok-gok minum. Berkat Tok Guru. Ngaji tak? Jadi kalau gitu. Nah, obat air tu lah mudah-mudahan kalau betul ada, mudah-mudahan. Tapi kita kata, cara yang benar, ambil ilmu dia tu cara keberkatan. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya ambil keberkatan daripada orang-orang terdahulu. Ajarkan aku walaupun satu hadis, aku nak ambil ilmu daripada tu guru. Orang sanggup datang daripada Baghdad sampai ada mana, bermusafir ratus-ratus nak jumpa ulama, ambil ilmu dia. Itu cara keberkatan. Keberkatan ulama dengan ilmunya. Kita dah cari bab-bab pelik, hak pelik-pelik tu. Kalau kali kita berkata, tak apa aku ni, selama kita duduk di tempat ni tak belajar pun, tak apa, ilmu tu mari pasal kita dah minum air Tok Guru kita. Mana lagu tu? Pelik sungguh orang kita ni. Pelik sungguh. Kalau sahabat-sahabat dulu dengan Nabi pun, kita kata tak apalah sebab asar betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka senantiasa melazimi majlis-majlis ilmu Nabi. Tak adalah sahabat ni duduk je, duduk kebun, duduk mana, Nabi mari cukup tunggu Nabi mari ambil semayang, ambil air semayang Nabi minum waktu je. Padahal hak mereka wariskan kepada umat adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak keberkatan daripada Nabi secara bersanak daripada Nabi, ambillah keberkatan ilmu dia. Hadis tu masih ada. Diwarisi generasi demi generasi. Di situlah ada keberkatan ilmunya. Quran, orang ahli Quran rajin sungguh dia baca Quran. Gila talaki dengan dia, baca Fatihah kurang-kurang. Ustaz, saya ni nak betul Fatihah Ustaz, boleh dah Ustaz dengar? Ustaz berdengar. Alhamdulillah, saya betul. Awak ni betul dah baca Fatihah. Kita pun alhamdulillah, dah Ustaz tolong cek. Korang kita boleh ngaku, aku pernah ngaji dengan dia. Gitulah berkat dia. Hal tu nombor satu lah, keberkatan nombor satu. Kita kata ilmu. Hal nombor satu, keberkatan dia. Lepas tu kalau asar-asar daripada Nabi SAW yang sahih. Ni tak keberkatan, simbol saja. Simbol capai. Betul ke simbol tu ada keberkatan? Ni saya ambil kertas kosong. Kertas kosong ni saya pun lukis gambar. Tiba-tiba kertas ni ada berkat. Oh, kalau gitu banyaklah keberkatan. Baik letak kat mesin photostat, keluar perlu tung. Kita pula mencetak keberkatan. Kalau betul selipar tu hak Nabi, sungguh Nabi pakai, kita akan kata ada keberkatan. Pasal dia betul-betul hak Nabi pakai. Tu pun para sahabat tak adalah kata setiap orang sahabat tu pergi celup gendah air dan sebagainya minum hak tu tak. Asar betul, Nabi ambil semayang, dia tadah sungguh. Tubuh Nabi pun dia nak bersentuh. Tu benar. Direct daripada Nabi. Tapi kalau sekadar simbol, betul ke ada keberkatan? Simbol ni logonya. Pering dekat beg, tiba-tiba beg jadi berkat. Peringkat topi, tiba-tiba topi jadi berkat. Peringkat selipar jadi berkat. Walaupun bentuk tu duduk dalam tandah banyak kita jumpa. Apakah itu keberkatan? Ambil kertas kosong, lukis ya simbol. Kalau gitu, sedap. Kita boleh letak mana-mana keberkatan je, Zul. Pering. Buat corak selalu. Dia designer, sedap lah buat.
Tak buat corok, habis jadi berkat belaka rumah ni. Boleh lagu tu. Tu yang berlaku lah ni. Buat pasu pula dah dah. Buat kitchen capal, lambat logo capal. Buat beg logo capal. Buat ni semuanya. Betul keberkatan mari dari sudut macam tu. Itu fikir logik akal kita. Nah, antum wa aba'ukum in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu semua kamu hak bagi nama, atuk nenek kamu bagi nama, sedang Allah tak pernah pun kata macam tu. Ini bahaya. Cerita mengambil berkat ni boleh mendatangkan kepada kesyirikan kerana mereka mengharapkan keberkatan daripada apa yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul. Boleh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita bukan nak menghalang keberkatan. Keberkatan tu ada bila berada pada orang yang sebetulnya. Pastikan dia betul-betul wali Allah, bukan wali syaitan. Pastikan dia benar-benar objek yang Allah Ta'ala bagi tu. Malah semua yang ada kaitan dengan Allah, insya-Allah ada keberkatan. Zam-zam, hak paling besar sekali berkat tahu apa dia? Tahu berkat sekali. Tahu? Al-Quran. Al-Quran. Hak tu paling banyak keberkatan padanya. Malam-malam yang diberkati ada. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kitabun anzalnahu mubarak. Allah Ta'ala sebut kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh dengan keberkatan. Habis tu nak cari lain buat gapo? Lek orang kita ni. Benda depan mata ada dah. Gajah dah. Duduk depan mata tu. Kuman seberang laut juga dia nampak. Quran tu depan mata, keberkatan tu ambil buka baca. Hari ni kalau kita baca Quran satu muka surat satu hari, satu muka surat satu hari, insya-Allah hidup kita penuh dengan keberkatan. Tapi duk pergi cari logo tu, lagi cari logo ni, tampal situ, tampal sini. Ada khatam nubuah 3 segi tu lagi. Macam-macam orang kita. Cari pula kubur keramat, cari pula pokok keramat, cari keris keramat, cari gapo semua, cincin keramat, batu permata keramat. Quran depan mata kita. Ni hari-hari yang diberkati oleh Allah, 10 awal Zulhijjah depan kita. Minta doa dengan Allah. Saya ingat ada seorang tu, hari Jumaat dia pernah kata, jom pakak kita mari sembahyang hajat malam ni untuk gini. Saya baca, saya kata saudara, ataupun saya tak kata, semua saya sebut dirilah, saya kata alangkah ruginya dia pada hari Jumaat dia tak nampak betapa hari Jumaat ialah hari makbulnya doa. Dia sibuk duk minta tolong orang lain pergi buat hajat. Duk mintalah tolong saya buat hajat ni. Dia minta tolong orang, sedang dia sedang berada di hari Jumaat yang doa pada hari tersebut mustajab. Cari juga tempat-tempat lain, sedangkan keberkatan tu ada depan mata kita. Quran lah nombor 1 sekali. Baca Quran, hidup dengan Quran, beramal dengan Quran. Itulah keberkatan besar sekali. Boleh? Baik, kita pergi kepada kandungan bab ni. Kita baca cepat, moga hak sebut tadi ya dah. Kandungan bab ini, nombor 1, tafsir ayat dalam surah An-Najm. Yang kedua, mengetahui bentuk permintaan mereka. Kita dah sebut dah, mereka minta tu macam mana? Mereka menjadikan dia sebagai perantara kepada Allah. Itu bentuk permintaan. Jadi kalau ada orang kata gini, kita tak minta dengan tuan kubur, kita minta dengan Allah, cuma mereka tu perantara saja, maka alasan tu sama dengan alasan orang jahiliyah dulu. Tak ada beza. Kalau tiba-tiba dia menganggap tuan kubur tu memang ada keramat dan boleh memberi manfaat kepada mereka, maka itu lebih berat lagi. Yang ketiga, bahawa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Mereka tak buat pun lagi, baru minta je. Allah tegur dah. Nabi dah tegur dah.
Dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kerana mereka beranggapan bahawa Allah suka kepada perbuatan tersebut. Sangkaan mereka. Yang kelima, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Maksud apa tu? Nombor 5 tu. Penting tu penting. Apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain daripada mereka lebih tidak mengerti lagi. Betul. Sahabat pun boleh terkeliru masalah ni sebelum Nabi bagi tahu. Sahabat ni baru masuk Islam kan? Mereka pun masa tu terkeliru dan terpengaruh. Sehinggalah Nabi bagi tahu, hak kamu buat ni sama dengan hak pengikut Nabi buat. Jadi apatah lagi kalau orang hak selepas daripada zaman sahabat. Okey? Jadi kalau orang kata saya tak begitu, saya tak begini, hak kamu ni, kamu jangan yakin bahawa kamu buat ni bukan syirik dak. Sebab sahabat masa tu pun terkeliru. Nabi yang bagi tahu, jangan. Hak ni serupa dengan orang. Jadi kalau hari ni kita kata, dia akan jawab gitulah. Tak, kita tak buat syirik. Kita katakan, sahabat-sahabat dulu pun boleh terjebak padahal mereka sahabat. Maka apa jaminan kamu rasa kamu tak terjebak dengan kesyirikan? Dia kata kami minta je, hati kami tetap minta dengan Allah. Nah, kita kata tak. Nabi dulu, sahabat pun Nabi tegur. Padahal mereka memiliki kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain daripada mereka. Jadi kalau sahabat yang memiliki jaminan Allah akan ampunkan mereka, Allah bagi kebaikan kepada mereka, pun Nabi SAW larang mereka dan elokkan mereka daripada perkara-perkara sebegini, maka apatah lagi orang yang datang yang bukan generasi sahabat ni. Lagilah patut kita takut terjebak dalam kesyirikan. Boleh faham? Itu poin maksud nombor 5 dengan nombor 6. Nombor 7, bahawa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka. Bahkan Nabi menyangkal mereka dengan bersabda, Allahu Akbar, itu adalah tradisi orang-orang sebelum kamu. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Baginda bersikap keras terhadap permintaan mereka dengan ketiga kalimah ini. Yang ni ayat tu 3 kali Nabi sebut. Pertama Nabi kata Allahu Akbar, ngeluhnya Nabi. Yang kedua Nabi kata ini adalah tradisi orang sebelum kamu. Yang ketiga Nabi kata kamu pasti akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Ini menunjukkan apa? Nabi bertegas untuk tidak mereka itu terjerumus dalam apa yang telah terjerumus padanya Bani Israel. Nombor yang ke-8, permasalahan penting dan inilah yang dimaksudkan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan. Jadi Nabi, poin yang paling penting, Nabi kata hak mu minta ni sama dengan permintaan Bani Israel. Yang ke-9, pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk pengertian di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Dan ini belum dimengerti dan difahami oleh mereka yang baru masuk Islam itu. Jadi maknanya kalau orang mengucap la ilaha illallah, dia mesti berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan ini. Sahabat-sahabat masa tu dia baru masuk Islam, belum lagi mengerti sepenuhnya, sehingga mereka minta dengan Nabi kerana masih ada kesan kesyirikan ataupun mereka masih lagi ingat apa mereka buat pada zaman jahiliyah. Lalu mereka minta dengan Nabi. Tapi kerana mereka dah Islam, Nabi tegaskan, kamu tak boleh buat gitu setelah kamu Islam. Kamu dah tak boleh dah buat. Bukan tak apalah, amalan-amalan dulu kamu teruskan. Cuma hati tu kena niat. Kita
tidak ikut dia lah. Kita tetap beriman kepada Allah, cuma amalan kita ni sajalah, kita nak bersama dengan dia saja. Nabi tak kata macam tu. Banyak orang lah ni kompromi dalam soal amalan-amalan tradisi. Tak apa, lepas kita ngaji pun kita buatlah juga. Cuma kita jagalah hati kita. Jangan terlibat dengan kesyirikan. Tidak. Nabi dulu tahu sangat ni sahabat ni. Termasuk kesempurnaan atau pengertian la ilaha illallah ialah meninggalkan semua amalan-amalan yang ada unsur kesyirikan. Okey. Nombor 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan baginda tidak berbuat demikian kecuali untuk satu maslahat. Mana dalam hadis ni Nabi sampai bersumpah dengan nama Allah bahawa apa yang kamu kata ni sama seperti Bani Israel kata. Nabi nak rakyatnya, Nabi nak bagi tahu sungguh-sungguh hak kamu minta ni sangat tak kena. Yang ke-11, bahawa syirik yang akbar. Syirik ada yang akbar dan ada pula yang asghar. Kerana tidak menjadi murtad, mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Mereka tak pergi minta lagi. Mereka baru beriktikad begitu. Masa tu dia tak minta, cuma dia percaya. Maka syirik ni ada darjat-darjat dia. Tidaklah orang tu kalau dia kata gitu kerana tersalah, tersasar dan sebagainya, kita terus kata dia telah syirik dengan syirik akbar. Sebaliknya ada tahap-tahap dia yang nanti kita bincangkanlah nanti. Yang ke-12, kata-kata Abu Waqid Al-Laythi, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yakni masuk Islam, menunjukkan para sahabat selain mereka mengerti bahawa perbuatan mereka termasuk syirik. Maknanya dalam kumpulan tu bukan semua hak minta tu. Ada beberapa orang yang baru masuk Islam, yang belum lagi faham. Hak orang lain hak faham dah tak minta gitu dengan Nabi. Sebab dia dah faham. Itu bukan amalan yang sesuai dengan Islam. Jadi perkataan Abu Waqid Al-Laythi itu menunjukkan sahabat-sahabat lain hak dah lama tu tak minta gitu dengan Nabi. Hak minta ni hak baru masuk Islam. Yang ke-13, bertakbir ketika merasa hairan atau mendengar sesuatu yang tidak diucapkan dalam agama berlainan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Okey. Bertakbir kerana merasa hairan atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama. Tu boleh. Bila kita dengar Allahu Akbar, cuma ada yang ada berlainan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Yang ke-14, segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Ini penting. Tanda ni. Syirik ni dia tak berlaku sekelip mata, tak. Dia berlaku sikit-sikit. Jadi dalam bab syirik ni Nabi SAW banyak menggunakan pendekatan menutup pintu. Kita panggil sadduz zari'ah atau sadduz zara'i'. Benda tak berlaku lagi, tapi Nabi dah tutup awal-awal. Sahabat ni minta tu dia tahu, dia nak minta dengan Allah, cuma nak jadikan pokok tu tempat mereka minta. Jadi Nabi potong tu. Nabi tutup pintu. Sebagaimana Umar Al-Khattab tebang pokok. Jadi dalam bab kesyirikan ni, pintu tu kena tutup awal. Apa yang berlaku dalam masyarakat lah ni, pintu tu tidak ditutup awal. Dia buka sikit, dah sampai luah tu terbuka. Maka nak tutup tu dah jadi payah. Pintu ni, itulah kalau buka sikit, terbuka. Kita pun ambil, tutup. Okey. Buka luas sikit, kita pun tutup lagi, okey. Kalau dah terbuka luah, angin kuat, nak tarik pun payah dah. Syirik ni lagu tu. Mula-mula syirik tu kecil je. Patut kita tutup terus. Tapi kalau dah lama, kelamaan tak tutup, akhirnya macam-macam lah akan berlaku. Sebab tu hari ni kita tengok makin lama makin berat. Amalan-amalan masyarakat ni makin lama makin berat. Pasal apa? Sebab tak tutup daripada awal. Tak tutup dari awal.
dengan ayah pennya. Lah ni mari pula nak menghalalkan ajaran martabat 7, wahdatul wujud, ilmu-ilmu tarekat tasawuf dululah. Padahal dia sudah difatwakan sesat. Tapi orang pakak nak belajar, nak buka balik pintu. Pintu yang sudah ditutup nak dibuka balik. Allahu Akbar. Tarekat-tarekat yang sesat, difatwakan sesat, nak dibuka balik. Ni kalau pihak beragama dia sedar akan hakikat ni dan dia tahu macam mana cara Nabi SAW membentras kesyirikan, dia akan cepat-cepat tutup, kerana Nabi membentras kesyirikan bermula daripada kecil dan Nabi tak buka pintu. Dia panggil sadduz zari'ah. Mungkin tak berlaku lagi lah ni, tapi pintu dah ada, tutup terus. Jangan tunggu berlaku dulu, barulah kita nak tutup, masa tu hancur. Yang ke-15, dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang jahiliyah. Yang ke-16, boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Boleh marah lah, tapi ustaz tak marah lah. Yang ke-17, kaedah umum bahawa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Yang ke-18, ini adalah salah satu dari tanda kenabian kerana terjadi sebagaimana yang baginda ceritakan. Buktinya lah ni berlaku sungguh. Hak Nabi rakyat tu, hak Nabi bagi tahu, sekarang berlaku sungguh. Ini antara tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke-19, celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran berlaku pula untuk kita. Yang ke-20, menurut mereka para sahabat sudah menjadi ketentuan bahawa amalan-amalan ibadah harus atau wajib berdasarkan pada perintah Allah, bukan mengikuti keinginan, fikiran atau hawa nafsu sendiri. Dengan demikian hadis tersebut di atas mengandung satu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun siapa Tuhanmu sudah jelas, sedangkan siapa Nabimu berdasarkan keterangan gaib yang baginda beritakan akan terjadi, dan apa agamamu berdasarkan kepada ucapan mereka. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Okey. Yang ke-21, tradisi ahli kitab itu dicela seperti mana tradisi kaum musyrikin. Dan yang ke-22, bahawa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil sudah menjadi kebiasaan dirinya, tidak boleh dipastikan secara mutlak bahawa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Sebagai buktinya, mereka mengatakan sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yakni masuk Islam, dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir, kerana kenyataan mereka minta dibuatkan zatu anwar sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Jadi banyaklah sebenarnya pak kita muslimin dan muslimat, sebab kita ni asal usul dulu-dulunya sebelum tok nenek kita masuk Islam, kita tahu bahawa tradisi kita banyak masa zaman orang panggil apa, kerajaan dulu-dululah, nama apa hok panggil hok Majapahit ko, zaman dulu kan candi-candi banyak tu. Kita masih banyak lagi amalan-amalan tradisi dulu yang bila tak buang dulu sampai hari ni terbawa-bawa. Jadi sebab itulah perkara ni bukan berlaku sama sahabat je. Bahkan hari ni pun masih lagi banyak tradisi-tradisi yang diadaptasi daripada orang-orang hak dulu. Satu. Yang kedua, hak orang pergi belajar luar negara ataupun tengok budaya-budaya orang lain yang anggap macam budaya, sebenarnya tradisi agama. Pun berlaku juga macam Bon Odori baru ni kan. Bon Odori, sambutan kebudayaan Jepun, pakai kimono lah. Tapi waktu maghrib hak dia sambut menari tu, rupa-rupanya
Sebab dia sambut waktu maghrib, kerana masa itulah roh-roh ni dikeluar. Jadi dia pun anggap itu merayakan roh yang kembali. Kita pun sambut juga budaya, kita kata. Padahal itu agama. Jadi benda-benda macam ni lah, kalau kita tak tutup pintu, dia boleh menyebabkan rosaknya akidah dan juga kepercayaan umat. Ini mudah-mudahan Allah jaga kita dan jaga anak cucu kita, dan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan petunjuk kepada kita untuk kita beriman, beragama seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini tak buka soalan, lewat benar kita ni. InsyaAllah kita minggu depan memang tak ada lah cuti kan. Minggu depan ada? Ada kelas minggu depan? Tengoklah kalau mari dah tu kali kira tu, insyaAllah. Kalau ada rezeki minggu depan kita ada lah, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma. Soalan-soalan yang nak tanya tu tulis tanya minggu depan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.